A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Rasmawi. Hari ini saya nak bagi penerangan mengenai munasaqat. Hari ini 10 hari bulan 8 2022. Yang ini pengiraan yang semalam yang ditanya oleh seorang sahabat kita. Okey, dia bertanya mengenai munasaqat. Ceritanya macam ni. Seorang lelaki ni yang bertanya adalah anak kepada lelaki ini. Seorang lelaki meninggal dunia. Yang ditinggalkan adalah isteri dan 2 orang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Maknanya dia ada isteri dengan 4 orang anak ini. Ini pada tahun 2012. Seterusnya apabila lelaki ini, faraid untuk lelaki ini dan harta pusaka untuk lelaki ini tidak diuruskan sehinggalah berlaku kematian yang kedua iaitu anak perempuan kepada si mati yang pertama ini. Maknanya kat sini ni lelaki ni meninggalkan, ini adalah ahli waris dia. Anak perempuan ini pula yang meninggal. Salah seorang daripada anak perempuan ini meninggal dan anak perempuan ini meninggalkan suami. Dia dah berkahwin. Anak perempuan ini dah berkahwin, ada suami dengan 3 orang anak lelaki. Tetapi jangan kita lupa, ibu juga merupakan waris faraid yang fardu. Maka ibu layak menerima bahagian faraid di sini juga. Ibu ni adalah isteri kepada lelaki yang pertama ini. Saya ulang sekali lagi, ibu kepada anak perempuan ini. Anak perempuan ini adalah anak kepada lelaki ini. Lelaki ini adalah suami kepada isteri ini, suami kepada perempuan ini, dan perempuan ini adalah ibu kepada anak perempuan ini. Saya harap saudara-saudari serta tuan-puan memahami apa yang saya cakapkan. Ibu ini merupakan ibu kepada anak perempuan ini. Anak perempuan ini adalah anak daripada lelaki ini bersama isterinya. Okey. Tetapi untuk kematian yang kedua ini pada tahun 2016 ini juga tidak diuruskan bahagian harta pusaka ini. Maka terjadilah kematian berlapis sebanyak 2 lapis di sini. Seterusnya ada juga kematian yang maafkan saya. Okey. Seterusnya ada kematian yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan pada tahun 2020, iaitu anak lelaki kepada si mati yang pertama ini. Anak lelaki kat sini ada salah seorang daripada anak lelaki ini meninggal dunia. Anak lelaki ini yang meninggal dunia ini belum berkahwin. Maka yang ditinggalkan adalah ibu kat sini. Ini adalah isteri kepada lelaki yang pertama ini, ibu serta saudara seibu sebapa lelaki dan saudara seibu sebapa perempuan. Yang kat sini ada seorang, yang kat sini pun ada seorang. Kenapa ada seorang saja? Sebab yang tadi kat sini dah meninggal dunia. Okey, kat sini yang meninggal dunia, yang kat sini pun dah meninggal dunia. Maksudnya yang meninggal dunia yang ketiga, orang yang ketiga meninggal dunia adalah anak lelaki kepada si mati yang pertama ini. Maka kat sini kita tengok, okey, conclusionnya iaitu kesimpulannya untuk kita mudah faham. Saya nak tutup sikit. Okey, kesimpulannya untuk kita mudah faham. Pertama, lelaki ini meninggal dunia. Okey, lelaki ini meninggal dunia. Selepas lelaki ini meninggal dunia, anak perempuan dia pula meninggal dunia. Anak perempuan dia dah kahwin, ada suami dengan ada 3 orang anak lelaki. Yang ketiga pula, kematian yang ketiga pula adalah anak lelaki kepada si mati ini pula meninggal. Maka yang tinggal adalah
isteri anak lelaki yang pertama dengan anak perempuan yang pertama. Ini saya ringkaskan sahaja ya. Maksudnya isteri anak lelaki pertama, anak perempuan yang pertama yang masih ada. Okey. Bagaimanakah pengiraan untuk faraid ini tuan-tuan dan puan-puan? Ini adalah sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat menyukarkan dan sangat-sangat menyulitkan, dan ia memerlukan pemahaman yang sangat mendalam untuk mengira satu persatu bahagian faraid. Okey, kita tengok. First of all, kita listingkan. Ni kita tengok yang pertama dulu, kematian yang pertama dahulu. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan tak tengok, ataupun saya tutup dululah. Boleh kan? Saya tutup dulu. Okey. Saya tutup kat sini. Okey, kita tengok. Lelaki, kematian yang pertama tahun 2012. Lelaki meninggal dunia. Waris ialah isteri, anak lelaki 2 orang dan anak perempuan 2 orang. Okey, kita listingkan seperti biasa. Kita listingkan iaitu isteri, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Okey, isteri akan dapat 1/8 dan aswabah akan dapat kepada anak lelaki dan anak perempuan sebanyak 7/8 bahagian. Okey, apabila kita tengok kat sini, anak lelaki dapat 2, anak lelaki yang pertama kedua dapat 2, anak perempuan pertama dapat 1, anak perempuan kedua pun dapat 1 bahagian. Kenapa lelaki dapat 2, kenapa perempuan dapat 1? Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Okey, anak perempuan akan dapat 1 bahagian, anak lelaki akan dapat 2 bahagian. Jadi apabila kita tambah jadi 6. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, 6. Tetapi di sini apabila kita nak buat pengiraan matematik, 7 ni tak dapat nak bahagi dengan 6. Betul tak? 7 ni tak dapat nak bahagi dengan 6. Kalau bahagi mesti ada perpuluhan juga. Maka kat sini saya darabkan di sini. 6 ni saya ambil, saya darabkan dengan penyebut di bawah ni. 8 darab dengan 6 jadi 48. Maka kat sini saya buat untuk isteri pun saya darabkan 1/8 darab dengan 6, maka isteri dapat 6/48. Untuk anak lelaki ni bagaimanakah pengiraan? 2 ni saya ambil daripada sini. 2 saya ambil daripada hujung ni. 2 darab dengan 7. 7 ni daripada sini. 7 daripada sini ke sini. Okey. 7 ni saya tarik ke sini. Jadi 2 darab 7 per dengan penyebut kat sama dekat atas ni, per dengan 48. 2 darab 7 jadi 14/48. Sama juga untuk anak lelaki yang kedua, 14/48. Seterusnya anak perempuan. Anak perempuan 1 bahagian dia 1 darab dengan 7 ni sama je. 7 ni saya ambil daripada sini juga. 1 ni daripada sini, 1 darab dengan 7, maka anak perempuan dapat 7/48. Penyebutnya sama sahaja ya. Penyebut sama saja. Jadi 7/48 untuk kedua-dua anak perempuan. Ini adalah untuk lelaki yang meninggal dunia. Waris untuk lelaki yang meninggal dunia yang pertama. Kematian yang pertama ini pada tahun 2012. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya ya. Okey, seterusnya kita tengok kematian yang kedua. Okey, ni saya tutup dulu untuk kita mudah faham dan kita mudah fokus. Kita mudah fokus mana yang perlu kita fokus. Okey, yang ni saya tutup. Untuk kematian yang ketiga ni saya tutup dahulu. Supaya kita tengok dulu satu persatu. Okey, kita tengok kematian yang kedua. Maafkan saya. Kematian yang kedua pula, iaitu pada tahun 2016. Anak perempuan kepada si mati yang pertama ni, yang si mati lelaki ni meninggal pula. Anak perempuan ini meninggalkan suami, 3 orang anak lelaki serta ibu. Ibu ini waris utama tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena juga bahagi bahagian ibu ini walau macam mana cara sekalipun. Sebab ibu merupakan waris fardu yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Okey, suami akan dapat 1/4. Kenapa 1/4? Sebab wanita ini meninggalkan keturunan furuk zuriat
ke bawah, maka suami akan dapat 1/4. Kalau wanita ini tiada anak, tiada keturunan, tiada furuk ke bawah, macam mana? Suami akan dapat 1/2. Okey, seterusnya ibu. Okey, sekejap ya. Suami ini dapat 1/4 daripada mana? Daripada surah An-Nisa ayat yang ke-12. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12, suami akan dapat 1/4 sekiranya wanita ini meninggalkan zuriat keturunan. Okey, seterusnya Ibu akan dapat 1/6. 1/6 kenapa? Kerana wanita ini meninggalkan anak, meninggalkan keturunan ke bawah, meninggalkan furuk. Ataupun jika wanita ini tiada anak, tetapi wanita ini mempunyai saudara. Saudara tu adik-beradik, tak kira lah adik-beradik kandung ke, adik-beradik sebapa ke, adik-beradik seibu ke. Jika lebih daripada 2 orang, maka ibu pun akan dapat 1/6. Okey, ibu akan dapat 1/6. Kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Seterusnya baki. Setelah kita darabkan dua-dua ni, okey, kita tengok ini adalah asabah. Okey, bagaimanakah kita nak selesaikan bahagian ibu dengan suami ini dahulu? Okey, 1/4 darab dengan 6 sebab kita ambil kat bawah ni. 1/6 darab dengan 4 sebab kita ambil kat bawah ini. Jadi penyebutnya jadi 24 untuk suami, jadi 6/24 untuk ibu, jadi 4/24. Sebab apa 4/24? Sebab kita darabkan dengan penyebut untuk suami ini. Sebab yang ini untuk suami kita darabkan dengan penyebut dengan ibu ini. Sebab kita nak samakan kat bawah ni. Kalau kita tak samakan, macam mana kita nak selesaikan matematik ini, tuan-tuan dan puan-puan? Okey? Seterusnya, apabila kita tambah 6 campur dengan 4 jadi 10. Maka lebihannya ada lagi 14. Macam mana dapat 14 ni, Syazwani? 14 ni 24 tolak dengan 4 tolak dengan 6 tolak dengan 10 lah, maknanya 4 campur 6 10. Jadi 24 tolak dengan 10 jadi 14/24. Okey, seperti biasa kita tuliskan dulu bahagian-bahagian untuk anak-anak ini. Sebab dia semua lelaki, maka asabah iaitu baki ini akan dapat secara sama rata 1/1. Maka 3 kat sini. 14 ni tak dapat nak bahagikan dengan 3. Tak nampak ya. Okey. Kat 3 sini. 1/1. 14 daripada sini ni. 14 ni tak dapat nak bahagikan dengan 3, tuan-tuan dan puan-puan. Tak dapat. Sebab apa? Bila kita bahagi 14 bahagi dengan 3 akan ada perpuluhan. Maka untuk menyelesaikannya kita darabkan dengan 3 di sini. 24 ni 24 darab dengan 3. 3 ni saya ambil daripada sini. 24 darab dengan 3 jadi 72. Jadi 6/24 darab dengan 3 juga. 4/24 darab dengan 3. Ni 1 ni saya ambil daripada depan ni. 1 darab dengan 14. 1 darab dengan 14. 1 darab dengan 14/72. Okey, maka jawapan akhirnya adalah 72 di sini. 72. Suami, bila kita selesaikan matematik ini, 6/24 darab dengan 3 jadi 18/72. Untuk ibu, 12/72. Untuk setiap anak lelaki, 14/72. Tetapi apabila saya tengok di sini, boleh dikecilkan lagi, boleh dibahagikan lagi. Maka saya bahagikan yang terakhir ini, bahagikan dengan 2. Kalau tuan-tuan dan puan-puan macam mana? Kalau tuan-tuan nak ringkas, kat sini boleh je tuan-tuan darabkan dengan 1.5 kat sini. 1.5. Tapi kat sini saya buat jalan kira panjang sedikit untuk kita mudah faham, mudah adapt. Okey. 72 bahagi dengan 2, maka 36. Untuk suami akan dapat 9/36 sebab 18/72 bahagi dengan 2. Jadi 9/36 untuk suami. Ibu 6/36 untuk anak lelaki pertama, kedua dan ketiga masing-masing akan dapat 7/36. Ini baru selesai kematian yang pertama dan kematian yang kedua. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini boleh kan? Boleh kan saya buka terus?
Okey, kita teruskan lagi untuk kematian yang ketiga. Kematian ketiga ni adalah anak lelaki. Anak lelaki kepada si mati yang pertama ini. Dia meninggal pada tahun 2020. Okey, lelaki meninggal dunia. Lelaki ini tidak berkahwin. Dia ada ibu, saudara seibu sebapa lelaki, iaitu saudara kandung lelaki, adik-beradik lelaki lah maknanya. Adik-beradik lelaki dengan adik-beradik perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan. Okey, maknanya seorang-seorang, satu-satu je ada. Jadi ibu akan dapat 1/6. 1/6 ni daripada mana? Daripada surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-11. 1/6 kepada ibu, sebab dia mempunyai lebih daripada seorang saudara. Jika ada 2, 3, 4, 5, maka ibu akan dapat 1/6. Tetapi sekiranya, contohnya lah, okay, ni contoh lain contohnya ada satu sahaja saudara, maka ibu akan dapat 1/3 tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ulang, jika dia ada seorang sahaja saudara, contohnya dia ada lelaki ini meninggalkan seorang sahaja saudara, ni dekat sini bahagian untuk ibu akan dapat 1/3 tuan-tuan dan puan-puan. 1/3 kita boleh tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Jika si mati itu meninggalkan seorang sahaja saudara, maka ibu akan dapat 1/3. Okey, seterusnya aswabah. Bila kita dah bagi bahagian ibu, aswabah 5/6 ini, aswabah baki ataupun kita panggil baki, 5/6 akan dapat kepada saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan dengan nisbah. Untuk saudara seibu sebapa lelaki, adik-beradik kandung lelaki dapat 2. Untuk adik-beradik kandung perempuan akan dapat 1 bahagian. Jadi 3 kat sini. 2 campur dengan 1 jadi 3 kat sini. Tetapi apabila kita tengok 5 ni tak dapat nak bahagi dengan 3. 5 tak dapat nak bahagi dengan 3, maka kita darab terus kat sini. Jadi 6 darab dengan 3. 6 ni daripada mana? 6 ni penyebut kat bawah ni. 6 darab 3 jadi 18. 1/6 darab dengan 3, maka ibu dapat 3/18. Ini 2 daripada depan ni. 2 darab dengan 5 kat sini. 2 darab dengan 5/18. Maka untuk saudara seibu sebapa lelaki 10/18. 10/18 untuk saudara seibu sebapa lelaki. Dan untuk saudara seibu sebapa perempuan, 1 daripada depan ni, 1 darab dengan 5/18. Maka saudara seibu sebapa perempuan dapat 5/18. Maka inilah yang terakhir untuk kita kira pengiraan munasaqat. Munasaqat iaitu kematian berlapis. Ini belum selesai lagi tuan-tuan dan puan-puan. Baru kita kira satu untuk setiap kematian. Ini baru kira 1. Dan kita teruskan bagaimanakah pengiraan untuk munasaqat. Okey, saya alihkan sikit. Okey, nampak kan? Okey. Mengah saya sekejap. Okey, sebab pengiraan munasaqat ni memang sangat-sangat menguji minda dan emosi, serta menguji kesabaran jugalah. Sekejap ya, saya nak minum air. Okey, terima kasih memberi saya peluang minum air sekejap. Okey, kita teruskan bagaimanakah pengiraan munasaqat ini. Munasaqat iaitu kematian. Kematian ni ada 3 lapis. Pertama, saya kena tutup juga ni supaya tak nampak keliru. Okey, pertama. Saya tutup kat sini. Okey, pertama kat sini dulu lah. Pengiraan munasaqat ya. Kita nak start pengiraan munasaqat. First of all, pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan tengok kat atas ni saja ya. Tengok kat atas ni. Pertama, kita listingkan semua ahli waris yang pertama. Untuk kematian yang pertama, kita listingkan. Dia tadi yang meninggal adalah lelaki. Dia ada isteri, anak lelaki pertama, kedua, anak perempuan pertama dan kedua. Okey, kat sini. Okey, sama ya. Isteri, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak perempuan pertama, anak perempuan kedua. Okey, kita ambil yang hujung sekali ni. Bila kita dah kira semua ni, kita ambil yang hujung sekali ni tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita ambil hujung ni. 48 ni.
penyebut 48, 6, 14, 14, 7, 7. Okey, kita ambil terus. Okey, tuan-tuan tak tengok yang atas ni tau. Ni dah start pengiraan. Okey, ni tak tengok yang atas ni. Okey, tuan-tuan tengok kat sini je. 48, 6, 4, 14, 14, 7, 7. Sama kan? Ni tadi. 6, 14, 14, 7, 7. Okey, kita copy and paste letak kat sini. Seterusnya belum selesai nak buat pembahagian untuk kematian waris yang pertama ni. Waris kedua pula, ada kematian yang kedua pula. Maka kat sini yang meninggal adalah anak perempuan ini. Anak perempuan ini meninggal. Katakanlah dia meninggal, maka kat sini adalah kosong. Maka kita tuliskan untuk waris-waris dia pula. Waris-waris untuk kematian kedua siapa? Ini kematian kedua, suami, ibu, anak lelaki pertama, anak lelaki kedua, anak lelaki ketiga. Kita ambil yang hujung sekali ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kat sini saya tengok. Kita ambil yang hujung sekali ni. 36, 9, 6, 7, 7, 7. Okey, kita ambil yang ini saja. Tengok kat sini ya. Yang tadi kan saya katakan 36. Okey, 36 ni kan. Yang ni 36 ni kita ambil terus. 36 yang atas ni tak payah tengok lagi tau tuan-tuan dan puan-puan. Yang atas ni tak payah tengok. Okey, yang atas ni kita tutup dulu. Kita ambil, kita tengok kat sini je. Tengok kat sini. 36. Okey, ibu akan dapat 6. Okey, tulis untuk ibu ni, ibu merupakan isteri kepada waris yang pertama ni. Ibu ni isteri kepada lelaki yang pertama ni. Isteri kepada lelaki yang pertama. Tapi ibu ni, ia juga merupakan ibu kepada anak perempuan yang meninggal ini. Anak perempuan yang meninggal ni, dia adalah ibu. Ibu kepada si mati yang kedua ini. Okey, maka ibu dapat 6. Okey, 6 ni kita terus letak kat sini tuan-tuan dan puan-puan. 6 terus letak kat sini. 6 kat sini. Okey. Seterusnya untuk yang dia ni, dia meninggal. Dah tak adalah, kosong lah untuk dia. Untuk suami dapat 9. Okey. Suami dapat 9 terus letak tuan-tuan dan puan-puan. 9 kat sini, 9. Okey. Untuk anak-anak dia, anak-anak si mati yang kedua ni, ada 7, 7, 7. Okey, kita tulis saja. Anak lelaki pertama 7, anak perempuan, anak lelaki yang kedua 7, anak lelaki ketiga dapat 7 juga. Sama kat sini kan? Kat sini kita copy and paste, letak je dekat sini. Okey, kita nak buat pengiraan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pertama sekali kita ambil orang yang meninggal yang kedua ini, si mati yang kedua ini, kita ambil yang dia dapat daripada bapa dia ni. Ini adalah bapa dia kan. 7 ni kita terus ambil letak kat kolom atas sekali tuan-tuan dan puan-puan. 7 ni kita tarik, kita tulis 7 kat sini. Okey, itu step yang pertama. Yang kedua 36 ini kita ambil letak dekat sini. Okey, 36 ini kita ambil, kita letak dekat sini. Sebab kita nak munasakatkan dia. Kita nak kirakan kematian berlapis ini macam mana. Berapa yang dapat, siapa yang dapat, siapa yang layak. Okey, seterusnya bila kita dah tulis, okey, tuan-tuan dan puan-puan tulis saja. 7 letak kat atas ni. 36 letak dekat sini. Okey? Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat ikuti. Seterusnya saya kena ambil pensel yang tajam sikit. Okey. Okey, kat sini. 6 ini kita nak buat pengiraan dah sekarang ni. 6 ini saya ambil daripada sini. 6 darab dengan 36. 6 darab dengan 36. 6 darab dengan 36. Campur. Ini adalah untuk bahagian dia jadi isteri. Sekarang ni campur bahagian dia menjadi seorang ibu. 6 darab dengan 7. 6 darab dengan 7 ini. 6 darab dengan 7. 6 darab dengan 7. Maka apabila kita tambah dua-dua ini,
42 ini jadi 258. Mula-mula kita dah dapatkan dulu. 6 darab dengan 36 dapat berapa? 6 darab dengan 36. Jadi 216. 216 campur dengan 6 darab 7 ini. 6 darab 7 jadi 42. Apabila kita campur 216 campur 42 jadi 258. Saya terus ringkaskan sebab saya punya buku pun tak besar sangat, jadi saya tambah terus jadi 258. Seterusnya anak lelaki pertama. Anak lelaki pertama ini daripada si mati yang pertama ini, 14 ni saya dapat daripada mana? 14 daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. 14 ni, 14 darab dengan 36. 14 darab dengan 36. 14 darab dengan 36. Di sini ke sini. Jadi 504. Untuk anak lelaki kedua pun sama. 14 darab dengan 36 sama 14 darab 36. 504. Seterusnya anak perempuan. Anak perempuan 7 darab dengan 36. 7 darab dengan 36. Maka 252. Untuk anak perempuan yang kedua ini, dia telah meninggal dunia, maka dia tidak dapat mewarisi apa-apa bahagian. Dia tidak dapat menikmati apa-apa hasil harta pusaka daripada ayahnya sebab dia telah meninggal dunia dahulu sebelum dibahagikan pusaka ini. Okey, untuk suami pula, untuk suami kepada si mati yang kedua ini, ni adalah suami kepada anak perempuan ini. Suami ini mendapat bahagian daripada anak perempuan ini. Suami ini dapat bahagian daripada anak perempuan ini sebab bahagian anak perempuan 7 ni tak dibahagikan lagi sebelum berlakunya kematian ini. Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Suami ini bukannya dapat direct daripada lelaki ini. Suami tak dapat direct daripada bapa mentua dia sebab suami ni bukannya waris bapa mentua dia. Suami adalah waris faraid kepada anak ini. Maka suami pun dapat juga bahagian faraid, tetapi bahagian daripada anak perempuan ini. Okey, kita kirakan suami macam mana? Suami 9 darab dengan 7. 9 darab dengan 7. Okey, 9 darab dengan 7. Maka dapat 63. Seterusnya, anak lelaki pertama, kedua dan ketiga sama sahaja. 7 masing-masing. 7 darab dengan 7 di sini. 7 darab dengan 7 ke atas ini. Okey, 7 ni daripada mana warna tadi? 7 ni daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. 7 ni daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Maka setiap anak lelaki dapat 49. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat lihat, saya buat dot color pink ini, dot pink ni, saya nak tahu pengiraan saya betul ataupun salah. Jadi apabila saya tambah jadi 1728. 1728 mesti kena sama dengan atas ni. 1728. Sebab apa? Sebab 36 ni, 36 darab dengan 48. Kematian yang pertama ini kena darab dengan kematian yang kedua ini. 36 darab dengan 48 jadi 1728. 1728. Okey, seterusnya kita dah selesaikan untuk kematian yang pertama. Kita dah selesaikan kematian yang pertama dengan kematian yang kedua. Tetapi berlaku pula kematian yang ketiga, iaitu pada tahun 2020 anak lelaki kepada si mati yang pertama ini meninggal dunia. Okey, kita tengok bagaimana pengiraan yang ketiga. Kalau tuan-tuan rasa dah habis limit, dah tak boleh nak follow, tuan-tuan kena berhenti dahulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa pening-pening, kena berhenti dulu. Sebab munasaqat ni dia memang agak complicated. Kalau tuan-tuan rasa dah full, dah limit dah penuh, saya suggestkan, saya cadangkan tuan-tuan berhenti dahulu, nanti boleh sambung lagi. Okey, pause dulu minit ke 29 ni. Bila dah selesai nanti, bila dah okey nanti, boleh sambung balik. Okey, kalau siapa yang boleh ikuti lagi, kita tengok untuk
kematian yang ketiga. Okey. Kat sini kita dah selesai. Kat sini dengan kat sini kita dah selesai untuk munasaqat 1 dan 2. Untuk kematian yang pertama dan kedua. Kita nak teruskan lagi dengan kematian untuk waris yang ketiga pula. Untuk waris yang ketiga pula, ibu untuk anak lelaki ni dah meninggal. Anak lelaki yang pertama ni meninggal. Ini saudara seibu sebapa lelaki, saudara seibu sebapa perempuan. Okey. Yang ni kita ambil 3, 10, 5 ini daripada sini. Daripada sini tuan-tuan dan puan-puan. 3, 10, 5. 3, 10, 5. Dan kita ambil juga penyebut kat bawah ini. Kat sini ya. Okey. Kat sini. Penyebut ni 18. 3, 10, 5. Yang ni telah meninggal dunia. Okey. Bagaimanakah pengiraan untuk munasaqat ini? Seterusnya kita ambil di sini, anak lelaki ini telah meninggal dunia. Anak lelaki ini telah meninggal dunia, maka dia tidak dapat mewarisi, dia tidak dapat menikmati bahagian faraid yang telah ditinggalkan oleh arwah ayah dia. Patutnya dia dapat 504 per dengan 1728, tapi dia telah meninggal dunia, maka nilai yang didapati dia dapat adalah 00. Tak ada nilai yang dia dapat sebab dia telah meninggal dunia. Okey, maka siapakah ahli waris yang akan menerima bahagian yang dia tinggalkan ini? Okey, kita tengok ini kat sini 504 ini kita pergi kat sini. Okey, pergi kat sini. Mana ada 504? Tak ada 504. Betul tuan-tuan dan puan-puan. Pandai sekali tuan-tuan dan puan-puan. 504 ini dapat dibahagikan dengan 18. Okey. 18 ni. Okey. Tengok saya ada buat bahagi 18. 504 boleh bahagi dengan 18. Kita tengok. 504 bahagi dengan 18. Maka dapat kat sini 28. 28 ni saya terus letak di sini tuan-tuan dan puan-puan. 28 di sini. 28. Maka 18 bahagi dengan 18 jadi 1. Jadi patutnya saya letak kat sini 18, tapi dia boleh bahagikan antara dua-dua number ini dapat dibahagikan, maka saya letak 1 di sini sebab 18 bahagi 18 jadi 1. Kat sini 504 bahagi 18 jadi 28. Okey? Faham ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, seterusnya ibu yang ni kita ambil daripada bawah ini 3, 10, 5. Sekali lagi saya tunjuk 3, 10, 5 yang untuk kematian yang ketiga tadi. Okey, 3, 10, 5. Okey, bagaimanakah kita nak kira pula setelah kematian yang ketiga ini? Bagaimana kita nak kira ni? Bismillahirrahmanirrahim. 258 setelah pengiraan munasaqat yang kedua tadi, 258 darab dengan 1. 258 darab dengan 1. Okey? 258 darab dengan 1. Campur tambah 3. 3 darab 28. 3 darab 28. 3 ni darab dengan 28. Okey, seterusnya ini adalah untuk isteri, ibu untuk kematian yang kedua dan ibu untuk kematian yang ketiga. Tetapi untuk anak lelaki ini dia meninggal, maka dia dapat 0, dia tidak dapat mewarisi apa-apa. Untuk anak lelaki kepada lelaki si mati yang pertama, dan dia juga merupakan adik-beradik kepada si mati yang ketiga. Maka kat sini 504 saya dapat daripada mana? Dari sini 504 darab dengan 1. 504 darab dengan 1. 504 darab dengan 1. Okey, campur kat sini 10 darab dengan 28. 10 darab dengan 28. 10 ni darab dengan 28. 10 darab 28. Okey, seterusnya adalah untuk saudara seibu sebapa perempuan ataupun anak perempuan kepada lelaki yang si mati yang pertama tadi. Okey, 252 darab dengan 1. 252 darab dengan 1.
252 darab dengan 1 ini. Campur. 5 darab dengan 28. 5 darab dengan 28. 5 darab dengan 28. Maka jumlahnya 392. Yang tadi saya tak sebut 342. Untuk ibu 342. Untuk adik-beradik lelaki 784. Untuk adik-beradik perempuan 392. Dan untuk suami ini juga mewarisi, tetapi mewarisi daripada isterinya sahaja. Maka untuk suami ini 63 darab dengan 1. 49 darab dengan 1. 49 darab dengan 1. 49 darab dengan 1. Okey. Ada juga yang bertanya, ada juga. Okey. Sekejap ya, saya tambahkan semua. Bila kita tambahkan, kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak yang warna hijau ni, nampak tak warna hijau? Nampak kan? Ke tak nampak sangat? Ataupun saya buat color biru. Okey, blue. Nampak kan? Okey, biru nampak sikit. 1, 2. Dia mestilah sama. Okey. Kalau kita nak tahu kita betul ke salah, 178 darab dengan 1 ni. Okey. 1728 darab dengan 1, maka 1728. Maka apabila kita nak tahu betul ke salah, kita tambahkan yang warna biru ni. Biru ni tambah. Jadi 1728. Itu adalah jawapan yang terakhir. Okey. Yang bertanya kepada saya ni, dia kata dia nak jual hartanah, iaitu tanah daripada si bapa yang pertama ini yang telah meninggal pada tahun 2012 ini. Dia nak jual tanah ini. Tapi apabila nak jual, dah bersangkut-sangkutan semua, maka jika sekiranya nilaian tanah yang nak dijual itu adalah bernilai 1 juta, kita ambil yang terakhir ini, semua ni terakhir ni, 342 per dengan 178, 784 per 1728, 392 per 178, 63 per 178, 49 per 178, 49 per 178, 49 per 1728. Andai kata nilai tanah yang ingin dijual itu bernilai 1 juta, maka ini adalah pengiraan untuk hasil jualan tanah itu. Okey. Munasaqat ni dia memang kena penelitian yang jitu, dan ia perlu pengiraan yang complicated. Tapi insya-Allah slow kita belajar, slow kita dalami, insya-Allah kita boleh faham, kita boleh kira dengan baiknya, insya-Allah. Okey. Saya harap video ini membantu kepada puan yang bertanya. Saya rahsiakan nama dia, puan yang WhatsApp saya semalam. Saya minta maaf saya tak dapat nak siapkan terus, sebab semalam pun saya memang kurang sihat, dan saya harap video ini membantu puan sekeluarga. Semoga urusan puan serta ahli keluarga dipermudahkan dan dapat diselesaikan dengan baik. Saya menyeru kepada sesiapa sahaja yang mempunyai masalah kematian berlapis ini, cubalah selesaikan sedaya upaya, cubalah selesaikan dengan sebaiknya. Kalau tak, ia akan menjadi kematian yang banyak lagi lapis. Ini 3 lapis. Sebelum ni saya ada handle 4 lapis. Boleh tahan jugalah. Jadi
satu je saya nak tekankan. Kalau kematian yang banyak-banyak lapis ni, kos dia tinggi. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Kos dia tinggi. Dan ia menyakitkan ahli-ahli waris, menyakitkan keuangan sebenarnya. Keuangan dan mental fizikal juga. Mental fizikal saya selaku konsultan pun sangat sakit jugalah kalau handle yang pasal kematian berlapis ni. Jadi saya menyeru pada semua, kalau berlaku kematian, kalau berlaku sesuatu seperti ini, cubalah selesaikan dahulu. Kalau kita biarkan, ia makin menjadi parah, ia menjadi semakin susah untuk kita. Ataupun kepada kita semua, sebab kita masih bernafas, kita masih diberikan nafas kepada Allah. Daripada Allah ini, Allah bagi nafas kepada kita, kita dapat pinjaman daripada Allah ini. Buatlah perancangan tuan-tuan dan puan-puan, buatlah instrumen wasiat tuan-tuan dan puan-puan. Wasiat ni bukan untuk orang-orang yang kaya saja. Wasiat ni bukan untuk orang-orang yang berada saja. Kita buat wasiat supaya kita tahu bila kita meninggal, urusan kita tu akan ada orang selesaikan. Urusan kita tu contohnya hutang-hutang kita, contohnya aset-aset kita, harta-harta yang kita ada, akan ada orang keluarkan dan akan ada orang agihkan di tempat yang betul, kepada waris yang betul. Kalau kita nak bagi amal jariah, ada orang yang ada syarikat yang dapat melaksanakan apa yang kita hajati, apa yang kita inginkan. Itu adalah apa yang saya aim, itu adalah apa yang saya harapkan, itu adalah apa tujuan untuk saya menyeru kepada semua yang mendengar, semua yang menonton, semua yang mengikuti saya di Facebook, di TikTok, di YouTube, di IG. Itu apa yang saya ingin sampaikan. Saya sebenarnya bukanlah nak buat sangat dekat media sosial, tetapi sekarang ni memang media sosial merupakan salah satu instrumen untuk saya mendedahkan tentang perkara-perkara seperti ini, mendedahkan bahawa berlakunya perkara kematian berlapis ini, berlakunya pergaduhan antara ahli waris, berlakunya perpecahan antara keluarga disebabkan harta pusaka ini. Jadi saya harap video-video yang saya share, video-video yang saya kongsikan ini memberi manfaat dan memberi kesedaran kepada kita semua. Bukan kepada tuan-tuan dan puan-puan sahaja, kepada saya juga, kepada saya yang bercakap ini juga, kepada diri saya sendiri juga sebenarnya. Ia adalah peringatan untuk diri sendiri. Okey, saya harap apa yang baik itu adalah daripada Allah, apa yang buruk itu adalah daripada diri saya sendiri. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi, seorang konsultan untuk penulisan wasiat hibah serta simpanan untuk jangka masa panjang. Jika ada persoalan, jemput call saya. Ini adalah nombor saya, 011-2555-1269. Boleh call ataupun WhatsApp saya. Semoga kita semua dalam rahmat Allah dan dalam redha Allah. Okey, untuk hari ini setakat ini dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.